Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Khairul Najmi dan hari ini kita akan imbas kembali bab kebarangkalian 1 dan 2. Jadi kita mulai dengan bab kebarangkalian 1. Bab ini mempunyai 3 subtopik, iaitu yang pertama ruang sampel, yang kedua peristiwa dan yang terakhir kebarangkalian suatu peristiwa. Baik, jadi untuk subtopik 1 iaitu ruang sampel, kita diperkenalkan dengan apa itu eksperimen dan ruang sampel. Jadi, eksperimen ialah satu proses melakukan suatu aktiviti dan memerhatikan keputusan. Keputusan eksperimen dikenali sebagai kesudahan. Ruang sampel diganti dengan S ialah set semua kesudahan yang mungkin bagi suatu uji kaji. Jadi untuk soalan 1, 5 kepingkat seperti yang ditunjukkan dalam raja di atas dimasukkan ke dalam sebuah kotak. Sekepingkat dicabut secara rawak dari kotak itu. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Jadi, penyelesaiannya, semua kesudahan yang mungkin ialah R, U, A, N dan G. Seterusnya, contoh soalan yang kedua. Sekeping duit shilling dan sebiji dadu dilemparkan secara serentak. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin bagi eksperimen itu. Gunakan A untuk mewakili angka dan G untuk mewakili gambar. Jadi di sini diberi bahawa mempunyai 2 peristiwa, iaitu 2 eksperimen, iaitu eksperimen duit shilling dan dadu. Jadi kita perlu menggabungkan kedua-dua kesudahan seperti penyelesaian. Semua kesudahan yang mungkin ialah A1, A2, A3, A4, A5, A6. Kemudian tukar kepada G, G1, G2, G3, G4, G5 dan G6. Okey, jikalau mempunyai masalah untuk menulis kesudahan, kita juga boleh menggunakan kaedah raja pokok. Jadi di sini dalam sebuah gambar menunjukkan bagaimana untuk memindahkan raja pokok. Di sini duit shilling dah disusun, kemudian buat anak panah kepada nombor, iaitu nombor dadu, kemudian akhiri dengan kesudahan. Baik, contoh 3. Satu huruf dipilih secara rawak dari perkataan projek. Senaraikan semua kesudahan yang mungkin. Tulis ruang sampel dengan menggunakan tata tanda set. Jadi untuk soalan A, kita macam biasa tulis semua kesudahan yang mungkin, iaitu P, R, O, J, E dan K. Tapi untuk soalan B, beza sikit kerana dia suruh tulis menggunakan tata tanda set. Jadi mula-mula kita tulis S, iaitu ruang sampel, sama dengan simbol tata tanda set, kemudian tulis segala kesudahan yang kita dapat. Jadi untuk contoh yang keempat, sekeping duit shilling dilambungkan sebanyak 2 kali. Tulis ruang sampel dengan menggunakan tata tanda set. Gunakan A untuk mewakili angka dan G untuk mewakili gambar. Jadi macam biasa, soalan ruang sampel dengan menggunakan tata tanda set. Jadi tulis S sebagai ruang sampel sama dengan simbol tata tanda set dan buat kurungan A, A, lepas tu koma, kemudian seterusnya. Jadi simbol tata tanda set itu sangat penting kerana jika tidak buat, kita tidak akan dapat markah. Baik, untuk subtopik yang kedua, iaitu subtopik peristiwa. Peristiwa atau diganti sebagai A ialah set kesudahan yang memenuhi syarat tertentu. Peristiwa ialah suatu subset bagi ruang sampel. Contoh soalan. Kes 1 huruf dipilih secara rawak dari perkataan keyboard dengan menggunakan tata tanda set. Senaraikan unsur-unsur ruang sampel yang memenuhi setiap syarat berikut. A. Huruf konsonan dipilih. B. Huruf vokal dipilih. Jadi bagi saya soalan ini tak ada masalah sangat. Soalan ini mudah. Kita senaraikan ruang sampel, kemudian kita tulis mana satu yang mengikut syarat-syarat yang diberikan. Seperti untuk A, huruf konsonan kita tulis huruf konsonan iaitu K, B, D, dan B huruf vokal iaitu U, O, I. Jadi seterusnya iaitu peristiwa yang mungkin atau tidak mungkin. Jadi bagi peristiwa yang mungkin, ini maksud peristiwa yang kita boleh
berpeluang untuk dapat kesudahannya, yang tidak mungkin pula yang mustahil untuk kita dapat kesudahannya. Okay, kita tengok pada contoh soalan. Raja di atas menunjukkan 6 keping kad nombor. Sekeping kad dipilih secara rawak dari kad-kad itu. Tentukan sama ada setiap peristiwa berikut adalah mungkin atau tidak. A. Nombor ganjil diperoleh. B. Nombor kuasa 2 diperoleh. C. Nombor gandaan 7 diperoleh. Dan D. Nombor yang kurang daripada 10 diperoleh. Jadi kita tengok setiap soalan ni, kita kena pasti sama ada peristiwa yang dibagi ni adalah mungkin atau tidak. Sama ada kita akan boleh dapat daripada kad-kad tersebut atau tidak. Jadi kita start dengan A, iaitu nombor ganjil diperoleh. Kita tengok ada nombor ganjil? Ada. Jadi maknanya kita akan cakap peristiwa yang mungkin kerana kita boleh dapat nombor ganjil itu. Sama juga dengan B, nombor kuasa 2 diperoleh. Jadi peristiwa yang mungkin kerana 16 ialah nombor kuasa 2. Jadi C, nombor gandaan 7 diperoleh. Jadi kita tulis peristiwa yang tidak mungkin kerana tiada nombor gandaan 7. Sama juga dengan D, nombor yang kurang daripada 10 diperoleh. Kita tengok nombor kad-kad itu, tiada yang kurang daripada 10. Jadi peristiwa yang tidak mungkin. Baik, subtopik yang terakhir, iaitu kebarangkalian suatu peristiwa. Untuk subtopik ini kita diperkenalkan dengan formula kebarangkalian. Formula dia ialah iaitu kebarangkalian peristiwa A berlaku, iaitu P kita buat kurungan A ataupun sebagai peristiwa A sama dengan N kurungan A, iaitu bilangan kali peristiwa A berlaku bahagi atau per N kurungan S, iaitu bilangan cubaan. Daripada berdasarkan formula asal, kita juga boleh dapat formula lain, iaitu bilangan kali peristiwa A berlaku sama dengan kebarangkalian peristiwa A darab bilangan cubaan. Jadi contoh soalan. Sebiji dadu dilambungkan sebanyak 100 kali dan keputusannya ditunjukkan dalam jadual di atas. Cari nisbah bilangan kali berlakunya setiap peristiwa berikut kepada bilangan cubaan. Jadi cari nisbah bilangan kali berlakunya setiap peristiwa berikut dengan kepada bilangan cubaan. Jadi ini sama, dia minta kebarangkalian. Jadi kita gunakan formula asal yang kita tahu. Jadi contoh kita nak buat. So untuk A ialah peristiwa untuk mendapat nombor ganjil. Jadi kita cari dulu bilangan kali dia berapa. Jadi bilangan kali untuk dapat nombor ganjil, kita tulis bilangan kali untuk 1, 3 dan 5. Kita campurkan, so kita dapat jumlah tiga nombor itu. Kemudian kita masukkan dalam formula, jadi kita dapat 50. Jadi 50 per jumlah kali yang banyak tadi, seperti dalam soalan 100 kali, jadi 50 per 100. Jikalau boleh memudahkan, kita mudahkan, dan kita dapat nisbah dia 1/2. Jadi untuk B pula, B ialah peristiwa mendapat nombor gandaan 3. Jadi bilangan kali mendapat nombor gandaan 3, iaitu kita tahu nombor gandaan 3 ialah 3 dan 6. Jadi kita tulis bilangan kali dia 18 tambah 15. Jadi kita dapat jumlah 33. Masukkan dalam formula 33 per 100. Jadi sebabkan tak boleh pemudahkan, jadi itulah jawapan akhir dia. Baik, soalan penyelesaian masalah. Di dalam sebuah kelas, 16 orang murid bermain badminton sahaja, 19 orang murid bermain tenis sahaja dan X orang murid bermain bola sepak sahaja. Jika seorang murid dipilih secara rawak dari kelas itu, kebarangkalian bahawa murid yang dipilih itu bermain badminton ialah 4/9. A. Cari nilai X. Jadi untuk cari nilai X ialah bermain bola sepak. Jadi cara dia, kita gantikan B dengan peristiwa seorang murid yang bermain badminton dipilih dan N jumlah bilangan murid. Jadi kita buat formula asal berdasarkan cerita dia tadi. Jadi kita masukkan 16 kemudian per N, sebab kita tak tahu jumlah bilangan murid dia berapa. Jadi disebabkan dalam soalan tadi sudah diberi 4/9, iaitu kebarangkalian bagi murid yang bermain badminton 4/9. Jadi kita bandingkan dengan
kebarangkalian yang kita buat iaitu 16 per n. Jadi kita tengok sama dengan 4 per 9. Jadi apabila kita tukar-tukar ke 4, kita dapat n sama dengan 16 darab 9 per 4. Jadi sama dengan 36. Jadi kita tahu jumlah bilangan murid ialah 36. Jadi cara untuk dapatkan x mudah saja. Jadi x sama dengan jumlah murid itu 36 tolak 16 tambah 9. 16 tambah 9 ni ialah bilangan murid badminton dan tenis dicampurkan. Jadi jumlah tolak tu jadi akan dapat 11. Jadi x ialah 11. Baik, untuk soalan B. Jika seorang murid dipilih secara rawak, cari kebarangkalian bahawa murid yang dipilih itu bermain tenis. Jadi maknanya soalan dia ialah kita kena cari kebarangkalian bagi pemain tenis. Jadi macam biasa kita ganti-ganti peristiwa dengan murid yang bermain tenis. Kita masukkan dalam formula. Jadi 9 yang kita tahu pemain tenis ada 9. Jadi 9 per dengan jumlah 36. Jadi kita akan dapat akhir ialah 1 per 4. Baik, sebelum kita masuk ke bab kebarangkalian 2, kita akan tengok soalan kebat supaya kita menambah ilmu dalam bab kebarangkalian 1 ini. Jadi terdapat sejumlah penumpang di dalam sebuah feri. 90 orang daripadanya adalah kanak-kanak. Bilangan penumpang wanita adalah 2 kali bilangan penumpang lelaki dewasa. Seorang penumpang dipilih secara rawak dan kebarangkalian penumpang wanita terpilih ialah 4 per 9. Di sebuah jeti seramai 20 orang penumpang lelaki dewasa turun dari feri itu. Nyatakan kebarangkalian seorang penumpang lelaki dewasa dipilih secara rawak. Jadi, katakan X. Kita gantikan X sebagai bilangan penumpang lelaki dewasa. Jadi, 2X ialah bilangan penumpang wanita atau perempuan dewasa. Sebab dalam soalan tadi sudah diberitahu bahawa bilangan penumpang wanita ialah 2 kali ganda daripada lelaki dewasa. Jadi, jumlah penumpang ialah 90 iaitu bilangan kanak campur 2X bilangan wanita dan campur X bilangan lelaki dewasa. Jadi kita akan dapat 90 tambah 3X. Jadi apabila dapat 90 dapat 3X, dia nak buat apa? Jadi disebabkan dia dah memberi bahawa kebarangkalian penumpang wanita ialah 4 per 9. Jadi kita bandingkan dengan apa yang kita boleh dapat. Jadi 2X ialah bilangan penumpang perempuan per jumlah 90 tambah 36. Ia sama dengan 4 per 9. Jadi apabila kita pindah, jadi kita akan dapat 18X campur 18X sama dengan 360 campur 12X. Jadi kita akan dapat 6X sebab 18X tolak 12 sama dengan 360. Jadi X ialah 60. Jadi kita tahu bilangan penumpang lelaki ialah 60. Tetapi disebabkan soalan beritahu bahawa terdapat 20 lelaki dewasa yang turun daripada feri. Jadi kita tolak 60 tolak 20. Jadi kita tinggal 40 orang penumpang lelaki dewasa. Jadi jumlah penumpang sekarang ialah 90 tambah 2 darab 60 tambah 40. Jadi kita dapat 250. Jadi maka kebarangkalian bagi penumpang lelaki dewasa sama dengan 40 per 250. Jadi kita akan dapat 4 per 25. Mudah bukan? Okey. Sekarang kita sudah ke bab kebarangkalian 2, iaitu bab tingkatan 5. Jadi bab ini ada 3 subtopik juga, iaitu kebarangkalian suatu peristiwa, yang kedua kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa dan kebarangkalian peristiwa bergabung. Jadi subtopik 1 iaitu kebarangkalian suatu peristiwa, dia lebih kurang sama dengan subtopik 3 tadi di kebarangkalian 1, cuma beza dia dicampurkan ruang sampel dengan kebarangkalian. Jadi kita tengok satu contoh. Raja di atas menunjukkan 6 kepingkat nombor di dalam sebuah kotak. Sekepingkat dipilih secara rawak dari kotak itu. Jadi kebarangkalian mendapat A. Nombor perdana, B. Nombor antara 3 dengan 10. Jadi yang pertama,
kita ganti, katakan A mewakili peristiwa memilih nombor perdana. Jadi kita tulis ruang sampel bagi A iaitu 2, 5 dan 13. Itu nombor perdana. Jadi kita dapat bilangan A dia 3. Jadi masukkan dalam formula cabaran kalian, kita buat 3 per 6 sama dengan memudahkan 1 per 2. Untuk soalan B pun sama juga. Katakan B mewakili peristiwa memilih nombor antara 3 dengan 10. Jadi B dia ialah 5 per 6. Bilangan 2. Jadi masukkan dalam formula, kita dapat 2 per 6, pemudahkan 1 per 3. Baik. Seterusnya, subtopik 2. Kebarangkalian pelengkap suatu peristiwa. Jadi, pelengkap peristiwa A ialah set semua kesudahan di dalam ruang sampel yang tidak termasuk di dalam kesudahan A dan ditanda sebagai A, atau kita sebut sebagai A pelengkap. Asal pelengkap A. Jadi A pelengkap ni kita pernah jumpa di bab set tingkatan 4, iaitu maksud dia kita gunakan sebagai apa-apa yang bukan A, kita gantikan sebagai A, seperti itu. Jadi formula kebarangkalian dia sama juga. Seperti P, kita buat P kurungan A, sama dengan N kurungan A, per N kurungan S. Kita juga boleh dapat kita boleh dapat kebarangkalian A pelengkap dengan kita tolakkan dengan kebarangkalian A biasa. Jadi kita akan dapat kebarangkalian A pelengkap. Kita juga boleh dapat bilangan A pelengkap dengan kita tolakkan antara bilangan S, iaitu semua jumlah bilangan, dengan tolak dengan bilangan A sahaja. Baik, contoh soalan. Sebuah kotak mengandungi 2 buah topi hijau, 3 buah topi biru dan sebuah topi putih. Siti memilih sebuah topi secara rawat dari kotak itu. Cari kebarangkalian A memperoleh sebuah topi hijau dan B memperoleh sebuah topi bukan berwarna hijau. Jadi untuk soalan ini, macam biasa kita tulis ruang sampel dulu. Jadi kita gantikan H1 dan H2 untuk mewakili topi hijau, B1, B2 dan B3 untuk mewakili topi biru dan P mewakili topi putih. Jadi ruang sampel kita dapat ialah H1, H2, B1, B2, B3 dan P. Jadi jangan lupa untuk tulis tata tanda set. Jadi maka bilangan S ialah 6. Jadi katakan A, peristiwa memperoleh topi hijau. H1, H2, kita ada 2. Jadi kita masukkan dalam formula, kita dapat 2 per 6. Jadi pemudahkan, kita akan dapat 1 per 3. Jadi untuk soalan B pula, kita buat cara yang sama. A pelengkap, peristiwa memperoleh topi bukan warna hijau. Jadi maknanya selain warna hijau. Jadi maknanya B1, B2, B3 dan P. Jadi jumlah dia ada 4. Jadi maknanya kita masukkan dalam formula kebarangkalian 4 per 6. Kita dapat 2 per 3. Kita juga boleh cara mudah kaedah alternatif, iaitu kita gunakan P untuk iaitu kebarangkalian A pelengkap. Kita boleh dapat juga dengan 1 tolak kebarangkalian A. Jadi maknanya 1 tolak 1 per 3. Jadi kita dapat 2 per 3. Ya. Okey, sekarang kita ke subtopik yang terakhir, iaitu kebarangkalian peristiwa bergabung. Jadi apakah itu peristiwa bergabung? Jadi peristiwa bergabung ialah keputusan peristiwa daripada kesatuan atau persilangan 2 lebih peristiwa. Jadi kebarangkalian peristiwa bergabung A dan B ialah P kurungan A ke persilangan B sama dengan N kurungan A persilangan B per NS. Itu bagi dan. Begini pula kebarangkalian peristiwa bergabung A atau B ialah, jadi untuk atau kita akan dapat P kurungan A kesatuan B sama dengan N kurungan A kesatuan B per NS. Jadi macam mana untuk bezakan bagi jawapan peristiwa bergabung A dan antara dan atau. Jadi contoh soalan kita ada di sini ialah ada 3 biji bola. Kita masukkan
3 biji bola ini ke dalam suatu kotak dan kita pilih 2 biji bola tanpa mengembalikan ke dalam kotak. Jadi kita boleh dapat AB, AC, BA, BC, CA dan CB. Jadi kebarangkalian bagi satu konsonan dan satu vokal. Itu soalan dia. Jadi kita disebabkan dia menggunakan perkataan dan, maksudnya dalam ruang sampel itu kita mesti, kesudahan dia mesti mempunyai satu konsonan dan satu vokal. Jadi maknanya kita akan tulis AB, AC, BA dan CA. Jadi kita tak boleh terima BC dengan CB kerana tiada huruf vokal. Jadi kita akan dapat kebarangkalian 4/6, kita pemudahkan 2/3. Jadi untuk kebarangkalian bagi satu konsonan atau satu vokal, di sini kita tengok terdapati bahawa kita senaraikan semua. Disebabkan dia menggunakan perkataan atau, jadi maknanya salah satu daripada apa yang dia mahukan. Jadi satu konsonan, disebabkan dia mahu satu konsonan, jadi kita tengok BA ada satu konsonan, CA ada satu konsonan, BA, BC, CA, CB semua ada satu konsonan. Walaupun mungkin BC dan CB ada dua, tapi disebabkan dia still boleh terima, dia tidak ada syarat-syarat yang terlampau lebih, dia syarat lebih kepada syarat umum. Jadi kita boleh masukkan BC dan CB. Jadi kita akan dapat kebarangkalian 6/6 atau sama dengan 1. Baiklah, peristiwa bersandar dan tidak bersandar. Jadi peristiwa bersandar ialah peristiwa yang saling mempengaruhi di mana keputusan percubaan pertama mempengaruhi keputusan percubaan kedua. Peristiwa tidak bersandar ialah peristiwa yang berasingan atau bebas di mana percubaan pertama dan percubaan kedua, maknanya dia berbeza. Baik, contoh peristiwa bersandar. Rajah 2 menunjukkan 3 kepingkat abjad di dalam sebuah kotak, iaitu Y, E dan S. Jadi soalan A, senaraikan ruang sampel untuk memilih sekepingkat secara rawak 2 kali dari kotak tanpa pengembalian. Jadi ruang sampel dia ialah, kita boleh buat, boleh juga nak tulis, atau jika ada masalah kita boleh buat dalam bentuk jadual, atau seperti yang sebelum ni saya telah beritahu, rajah pokok atau rajah pohon. Jadi kita akan dapat NS dia ialah 6. Kita boleh buat sini ataupun kita boleh tulis secara biasa, boleh diterima. Jadi untuk soalan B, dengan menyediakan semua konsonan peristiwa, cari kebarangkalian bahawa B1 satu konsonan dan satu vokal dipilih. Untuk B2, kedua-dua konsonan dipilih. Baik, di sini kita tengok tadi dia kata satu konsonan dan satu vokal dipilih, maknanya kita akan dapat YE, EY, ES dan SE. Jadi maknanya kebarangkalian dia ialah 4/6 sama dengan 2/3. Bagaimana pula dengan soalan 2, iaitu kedua-dua konsonan dipilih. Jadi kita akan dapat YS dan SY. Maknanya 2/6 pemudahkan 1/3. Seterusnya, contoh peristiwa tidak bersandar. Rajah 1 menunjukkan 3 kepingkat abjad di dalam kotak 1 dan 2 kepingkat nombor dalam kotak 2. Iaitu kita ada kotak 1, KON, dan kotak 2, 4 dan 5. Jadi soalan 1, senaraikan ruang sampel untuk memilih sekepingkat secara rawak daripada setiap kotak. Jadi macam biasa kita boleh jawab soalan ini dalam bentuk jadual atau dalam bentuk pohon, atau kita boleh tulis terus. Kita nyatakan berapa bilangan dia, kita ada 6 macam biasa. Jadi di sini dengan menyediakan semua kesedaran peristiwa, B1 cari kebarangkalian bahawa satu huruf konsonan dan, dia menggunakan perkataan dan lagi, satu nombor genap dipilih. Dan B2 cari kebarangkalian bahawa satu huruf vokal atau, digunakan atau pula, satu nombor perdana dipilih. Jadi di sini kita ada huruf konsonan dan nombor genap untuk 1. Jadi kita akan dapat K4 dan N4. Jadi kebarangkalian dia ialah 2/6 dipemudahkan 1/3. Jadi untuk D, sama ada huruf vokal atau nombor perdana. Jadi sini O4 diterima sebab O merupakan huruf vokal. Jadi O5 mempunyai dua yang kita mahukan. K5 ada nombor perdana dan N5 juga ada nombor perdana. Jadi kita ada 4. Lepas kebarangkalian dia kita akan dapat 4/6. Jadi pemudahkan dapat 2/3.
Baik, sebelum kita akhiri sesi ulang kaji kita ni, jadi kita akhiri dengan soalan kebat. Jadi rajah di bawah menunjukkan 4 jenis pizza susu yang dijual oleh sebuah kedai. Iaitu kita ada penuh krim, coklat, strawberry dan kurma. Jadi Nathan ingin membeli 2 jenis susu berlainan perisa. Jadi A, senaraikan ruang sampel bagi pilihan yang mungkin. Macam biasa, kita boleh jawab pakai jadual atau raja pohon seperti yang ditunjukkan di penjelasan ini. Saya pakai jadual. Jadi disebabkan apa guna tanda sempang tu, disebabkan dia kata Nathan ingin membeli berlainan perisa, jadi kita tak akan dapat yang sama perisa. Jadi kita perlu pangkah kotak itu supaya kita tidak masukkan dalam ruang sampel. Jadi kemudian kita juga boleh jawab terus sama dengan tata nasihat. Kemudian kita terus senaraikan ke semua kesudahan yang kita dapat. Jadi untuk soalan B, 1. Dengan menyerahkan kesudahan yang mungkin bagi pilihan itu, cari kebarangkalian bahawa perisa coklat atau kurma akan dipilih. 2. Antara pasangan susu perisa berikut yang manakah paling digemari? Terangkan jawapan anda. Jadi untuk soalan 1, perisa coklat atau kurma. Jadi kita boleh tulis semua yang ada coklat atau yang ada kurma atau mungkin ada dua-dua. Dan di sini kita sudah sedarakan dan kita dapat 10 kesudahan. Jadi kita per 12 disebabkan jumlah, jadi kita akan dapat final answer iaitu 5/6. Jadi untuk soalan kedua tadi, antara pasangan berikut yang manakah paling digemari. Jadi yang paling digemari disebabkan semua orang sampel yang kita dapat lihat di sini, semua orang sampel dia adalah berkurang sama. Paling digemari tidak akan jumpa. Mungkin ada orang yang akan jumpa soalan ni akan tak tahu nak cakap apa. Mungkin ada yang tak tahu nak buat macam mana sebab tiba macam soalan ni tanya apa susu digemari. Ni boleh nampak macam tiba soalan tu keluar daripada mana. Tapi apabila kita tengok satu perspektif tu, kita boleh jawab dengan mudah sebenarnya. Kita boleh cakap saja tiada satu pasangan pilihan susu yang paling digemari kerana kesemua pilihan mempunyai kebarangkalian yang sama iaitu 1/12. Jadi begitu saja nak jawab. Jadi tak payah takut kalau jumpa soalan akibat. Jawab yang tenang. Mungkin akan dapat jawapan. Baik, jadi itu saja daripada saya untuk bab kebarangkalian 1 dan 2. Jadi harap semua boleh faham. Dan kemungkinan ada yang sedikit confused pasal bab ini. Apa-apa yang ingin tanyakan soalan boleh je tanya kat cikgu-cikgu yang ada. Dan perbanyakkan buat latih 2B, banyakkan buat latihan. Sebab ini antara bab yang mudah untuk kita dapat jawapan. Ya, sebab benda ni tak banyak sangat yang kita perlu tahu. Jadi banyakkanlah buat latihan. Dan elakkan daripada kecuaian sebab ini sangat mudah. Jadi itu saja daripada saya. Maaf atas segala kekurangan. Jadi sekian, terima kasih.